Dah mula. Nah, dah mula. Ada. Nah, dah. Oh. Sekejap. Hah? Boleh, Mami boleh. Nah, Mami boleh. Mami boleh. Sekejap. Sekejap. Download dulu. Cepat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini 30 Julai. 30 Julai Sekejap. 2021, hari Jumaat. Okey. Sekejap. So semua sihat ke hari ni? Sehat. Alhamdulillah. Amin. Okey, hari ni saya tak nak masuk subtopik baru. Okey, malam ni kita just nak bincang berkenaan dengan latihan-latihan yang saya dah bagi. Okey, so especially untuk minggu ni kita dah masuk bab 2 iaitu berkenaan dengan konsep mol, formula dan persamaan kimia. Okey, so hari tu Bazli masuk tak Bazli? Kelas hari apa? Selasa. Bazli ada ke hari tu? Bazli Hadif. Ada tak? Kelas hari Selasa hari tu. Ada join tak? Okay. So hari tu kita tengok. Okay, saya tunjuk sikit apa yang kita belajar. Saya dah share pun dengan awak semua apa nota yang saya kongsikan masa kelas yang sebelum ni. Okay. So secara dasarnya kita dah belajar berkenaan dengan ini. Okay. Ni refresh baliklah konsep yang dipanggil sebagai jisim atom relatif. Okay. So ada 3 jenis jisim, terma jisim yang kita belajar kelas sebelum ni. Jisim atom relatif ataupun disimbolkan sebagai JAR. Lagi apa? Lepas tu? Lepas tu apa? Jisim molekul relatif. Okey, itu yang kedua JMR. Lepas tu yang ketiga jisim formula relatif. Formula relatif. Okey. Sebenarnya ketiga-tiga ni sama sahaja. Okey, konsepnya adalah kita nak kira jisim bagi sebatian kimia yang diberikan. Okey, kalau sebatian kimia itu adalah sejenis atom sahaja, maka kita akan ambil jisim dia. Okey, so daripada mana kita dapat jisim? Daripada jadual berkala unsur. Ada 2 nombor kan setiap atom, nombor proton dengan nombor nukleon. So bila kita nak cari jisim, kita rujuk kepada nombor nukleon. Okey, kita akan rujuk kepada nombor nukleon. Okey, sebab dalam nombor nukleon itu merujuk kepada berapa banyak proton dan neutron. Yang mana duduk dalam nukleus tengah-tengah tu. Okey. So apa maksud perkataan relatif dekat sini? Okey, semua terma ni awak akan tengok ada perkataan relatif. Relatif ni maksudnya dia bandingkan. Okey, dia bandingkan dengan satu atom piawai. So dalam sejarah, okey, atom yang diguna pakai sebagai piawaian adalah atom hidrogen. Okey, sebab dia yang paling ringan. Tetapi berlaku pelbagai masalah yang tidak diingini. Contohnya dia mengalami tindak balas dengan benda lain. Okey, so dia boleh terbakar. Okey, jadi atas sebab itu hidrogen tu tidak sesuai. Maka saintis buat perbandingan yang terkini berdasarkan kepada atom karbon 12. Okey, so dia bandingkan. Jadi sebab tu terma yang kita belajar kat sini jisim atom relatif, dibuat perbandingan. So ada formula, okey, formulanya dia bagi jisim purata satu atom unsur. Okey, jisim purata ni mana kita ambil
kita ambil daripada nombor nukleon. Okey, kita akan ambil daripada nombor nukleon, dibahagikan dengan 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. Okey, yang mana jisim satu atom karbon 12 ini maksudnya adalah jisimnya adalah 12. Okey, so kalau kita darabkan dengan 1/12, benda ni dah hapus. Okey, so senang cakap sebenarnya dia bahagi jisim purata satu atom bahaginya bahagi 1. Okey, cuma sebab dia nak tunjukkan kita buat perbandingan dengan atom apa, sebab tu dah dia hasilkan formula ni. Saja nak bagi pening. Okey, so kenapa karbon pula dipilih? Atas sebab-sebab ni lah. Sebab dia adalah stabil. Okey, so dia dijumpai dengan kuantiti yang banyak dalam bahan-bahan lain. Okey, and then dia bersifat pepejan. Okey, pada suhu bidik. Okay. And then kalau katakan bahan kimia kita itu wujud dalam molekul, okey, jadi kita akan panggil terma dia sebagai jisim molekul relatif, JMR. Okey, so kalau awak tengok formula pengiraan dia sama sahaja formula pengiraan. Cumanya kita tukarkan terma dekat atas ni sebagai jisim purata molekul. Okey, so bagaimana kita nak kira? Sini ada dia punya takrifan tu. Dengan menjumlahkan jisim atom relatif. Okey, bagi semua atom yang membentuk molekul tersebut. Okey, kita kena jumlahkan. Okey, hari tu cikgu bagi contoh apa? Saya ada bagi contoh tak? Contohnya, hari tu ada bagi contoh tak? Seterangkan contoh tak? Macam mana? Magnesium dengan apa lah. Yang itu. Okey, so contoh lain, katakan saya bagi contoh lain, satu molekul air. Siapa tahu formula kimia air? H2O. Formula kimia air. H2O. Okey, formula kimia air adalah H2O. Okey. So kita panggil dia sebagai molekul, molekul air, H2O. Okey, jadi kita nak kira jisim. So jisim ini kita panggil sebagai jisim molekul relatif. Okey, macam mana awak nak kira jisim molekul relatif untuk air? Okey, caranya ialah senaraikan atom yang ada. Ada dua atom kat sini, dua jenis atom, iaitu ada atom hidrogen dan ada atom oksigen. Okey, hidrogen ada berapa? Nampak nombor kat belakang ni. Dia tulis ada 2. Okey, so bermakna kita ada 2 atom hidrogen. Oksigen ada berapa? Oksigen tu ada 1. Okey, oksigen ada 1. Okey, jadi sekarang kita baru senaraikan. Sekarang kita nak kira jisim dia. Okey, so awak kena tengok dalam jadual berkala unsur berapa jisim untuk satu hidrogen. Satu hidrogen jisimnya adalah 1. Okey, mana saya dapat? Daripada nombor proton hidrogen. Okey, kita kena darab 2. Sebab dalam molekul air ni ada 2 hidrogen. Jadi kita darab 2. Okay, kemudian kita akan tambahkan dengan jisim oksigen. Oksigen jisim berapa? 16. Berapa jisim oksigen? 16. 16. Tengok dalam jadual berkala unsur ada 8 dengan 16. Kita tengok nombor nukleon, nombor yang banyak, 16. Okey, jadi selesaikan, tambahkan semua, awak dapatlah jisim molekul relatif bagi air itu. Jawapannya adalah 18. Semudah itu sahaja sebenarnya. Kejap, siapa buat masuk? Cikgu, cikgu. Ya. Habis tu yang atom apa 12 semua tu. Yang Yang ni formula ni. Ni tak ada apa. Sebenarnya ini je nak saja. Sebab kalau awak pakai formula ni pun, awak akan dapat jawapannya ni nanti bahagi bahagi bawah ni 1/12 darab 12. Nampak tak? Kan ni 1/12 darab 12. Kenapa darab 12? Karbon 12, jisimnya 12. Nampak tak? Karbon 12, jisimnya 12. Jadi sebab tu saya kata 1/12 darab 12. So 1 kan? Dapat 1 kan? Jadi bahagi 1 benda tu. Okay? Cumanya dia guna formula ini. Itulah saya cakap. Dia nak bagi kompleks. Sebenarnya dia nak terangkan. Sebenarnya dia nak terangkan macam mana jisim tu dia dapat. Dengan cara buat perbandingan. Menggunakan formula ni. Tetapi penerangan tu buat kita macam
confused kan? Saya rasa kalau saya tengok kalau orang yang tak ni memang nampak dia confused. Apa ni, ada bahagi lah, lepas tu ada darab lah apa semua. Tapi sebenarnya yang bahagian bawah ni 1/12 darab 12 sama dengan 1. Okey? Jadi ini adalah definasi dia. Definasi dia, takrifan dia. Okey, takrifan dia. Tapi bila kita buat pengiraan, kita tak pakai pun benda ni sebenarnya. Kita kira macam biasa tadi lah saya tunjuk untuk air tadi. Okey, yang macam saya tunjuk untuk air tadi. Okey, faham tak? Tak payah pakai formula ni. Bahagi 1/12 darab 12, tak payah. Okey, tambahkan semudah macam tu saja. Ada berapa atom hidrogen? Ada 2. So 2 darab 1, jumlahnya 2. Tambah pula dengan oksigen, 16 tadi. So dapatlah 18. Itulah GC molekul relatif bagi air. Macam tu je. Okey. So kalau formula pula, GC formula relatif, ini bila mana bahan kimia itu tadi wujud dalam bentuk sebatian ion. Nanti kita akan belajar. Okey, sebatian ion. Okey, so kita ada sebatian ion. Okey, so cara nak kira JFR sama macam air tadi. Senaraikan jenis atom yang ada, kemudian darabkan bilangan atom tersebut, lepas tu jumlahkan keseluruhan. Itu sahaja, semudah itu saja. Okey, siapa yang rasa benda ni susah, macam kompleks? Angkat tangan. Faham ke tak faham? Faham ke faham? Boleh? Boleh. Okey, faham Ada soalan tak? Ada soalan tak? Okey, sekarang ni saya dah bagi benda ni sebagai no. Saya bagi dalam nota kan? Sorry, dalam buku teks kan? Betul tak? Saya bagi dalam buku teks. Betul tak? Betul. Okey, betul Semua ada kalkulator sebelah awak tak sekarang ni? Ada. Tolong get ready dengan kalkulator. Okey, malam ni kita nak buat latihan. Okey, kita nak selesaikan latihan soal. Kita nak bincang latihan yang saya bagi tu, yang saya minta awak buat tu supaya nampak lebih kita buat pengukuhan lah benda ni. Okey, latihan. Okey. So, buka buku teks, buka surat 48. Okey, tengok latihan yang saya bagi. Okey. Semua dah ada buka buku teks? Okey, ada kalkulator? Ada Okey. Muka surat 48. Soalan nombor berapa saya minta awak buat? 6 sampai 10. Okey, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, soalan 6. Luqman dah kira dah Luqman? Soalan 6? Dah cikgu. Dah, okey. Terang dekat saya macam mana awak kira? Apa dia bahan dia ada? C4, H berapa? 10. H10. Okey, ini bahan kimia dia bagi. Okey, bahan kimia ni namanya adalah, saya bagi tahu nanti awak akan belajar sebenarnya. Tapi tingkatan 5. Okey, namanya butana. Okey, so namanya butana. C4H10, dia adalah gas masakan. Okey, so butana. Okey, sekarang dia minta kita kirakan yang ini kita panggil sebagai molekul lah. Kita panggil sebagai molekul. So jisim molekul relatif bagi butana. Okey, macam mana nak kira ni Luqman? Macam mana nak kira Luqman? Tengok nombor nukleon C tu. Okey, berapa? Okey, 12. senaraikan atom yang ada dulu. Atom apa yang ada? Karbon dengan hidrogen. Yes, kita ada karbon dan kita ada unsur hidrogen sahaja. Itu sahaja dua jenis atom. Okey. Selepas itu, tuliskan bilangan atom. Karbon ada berapa? Karbon kita ada berapa? Karbon kita ada 4. Oksigen kita? Hidrogen kita ada? 10. Okey. Senaraikan macam tu saja. Okey. So, dalam bahan butana ni ada 4 karbon, ada 10 hidrogen. So berapa jisim keseluruhan? Ini yang kita panggil sebagai jisim molekul relatif. So jisim keseluruhan macam mana nak kira? So kita akan tengok karbon ni macam mana nak selesaikan? Kena tengok nombor nukleon ni. Okey, nombor nukleon karbon berapa? 12. 12. Karbon memang 12. Okey, so 4, maka kita akan 4 darab dengan 12. Okey, 4 darab dengan 12. Okey, kemudian
tambah pula dengan 10 hidrogen. Satu hidrogen berapa gisim? Nombor nukleon dia. Hidrogen. Satu. Satu je kan. Okay, so selesaikan. Dapat berapa? Dapat 58. So 4 darab 12 awak dapat 48. Tambah dengan 10. So jawapannya adalah 58. So inilah jisim molekul relatif bagi butana. Ataupun kita panggil lah jisim molekul. Kita panggil dia sebagai jisim molekul. Jisim bagi butana adalah 58. Okay? So macam tu saja kiranya. Ada soalan tak? Faham tak? Cikgu, Ya. apa beza jisim formula relatif dengan jisim molekul relatif? Okey. Sama je cara kira. Cuma kita kategorikan bahan kimia tu. Adakah dia sebagai molekul, adakah dia sebagai sebatian ion. So kalau bahan kimia kita adalah sebatian ion, kita panggil dia sebagai jisim formula relatif. Tapi cara kira sama. Okay. So yang ini kita panggil yang ini kita panggil sebagai jisim molekul relatif. Butana adalah molekul. Okay. Contoh nombor 7. Soalan nombor 7 adalah kupra klorida. Okay, kupra klorida. Ini adalah kita panggil sebagai JFR. Okay, kenapa kita panggil JFR? Sebab ini adalah sebatian ion. Okay, so sebatian ion. So, macam mana kita tahu dia adalah sebatian ion ataupun tidak? Okay, sebatian ion. Okay, so ini saya intro sikit lah. Awak akan belajar benda ni dalam bab 5 pada asyik saya. Okay, so sebatian ion bermaksud, cara kita nak kenal. Cara kita nak kenal sebatian ion, dia mesti melibatkan gabungan atom logam. Atom logam dengan atom bukan logam. Itu cara kita nak kenal pasti. Tapi awak kena tahulah atom logam tu dekat mana. Saya rasa saya pernah sebut. Atom logam tu kalau tengok dalam jadual berkala unsur dalam kumpulan mana? Saya pernah sebut tak? Siapa ingat? Dah. Mana? Okey, buka jadual berkala unsur. Semua buka jadual berkala unsur, muka surat 275. Okey? Semua buka jadual berkala unsur, muka surat 275. Okey. Kita tengok lajur barisan yang ke bawah. Dari kiri ke kanan. Itu kita panggil kumpulan. Ada berapa kumpulan? Ada berapa kumpulan? 6. 18. Ada berapa kumpulan? Okey, kumpulan dengar Kumpulan maksud dalam jadual tu ke bawah. So ada berapa kumpulan? 7. Salah. 18 kumpulan. 18 kumpulan. Bermula kumpulan nombor 1 belah kiri ke belah kanan? Kiri. Belah kiri. Nombor 1, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 sampai belah kanan tu kumpulan yang terakhir ialah kumpulan 18. 18. Okey. So, kumpulan ini kita boleh kategorikan kepada 3 klasifikasi. Okey. Apa dia? Cuba tengok dekat di bawah jadual berkala tu, petunjuk tu. Okey, dalam petunjuk tu. Okey, so ada 3 kategori petunjuk. Warna hijau, warna biru, warna kuning. Hijau tu maksudnya apa? Hijau tu apa? Logam. Bermaksud, cuba perhatikan kumpulan mana yang dia wujud dalam bentuk logam. Kumpulan mana? Kuprum. Kumpulan. Kumpulan. Dari kumpulan 1 kan? Sampai 16. Daripada kumpulan 1 sampai kumpulan 16. Okey, tetapi bermula kumpulan 13, 14, 15, 16, bukan semua ahli dia logam. Okey, yang hijau tu, yang warna hijau tu dia wujud sebagai logam. So logam ini wujud dalam keadaan fasa apa? Kita dah belajar fasa. Fasa apa yang awak dah saya terangkan?
Pepejal. Okey, ada berapa fasa? 3. 3. 3. Yang fasa apa? Pepejal, cecair, Pepejal. Pepejal, cecair Cecair. gas. Yes. Okey. Gas. Logam wujud dalam fasa apa? pepejal, Pepejal. Pepejal. Okey, ini saya dah terangkan sebelum ni masa kita kelas secara fizikal yang kita sempat berjumpa secara fizikal. Okey, tapi tak apa, saya terangkan sebab kita ada kawan-kawan baru yang masuk. Okey. So, kena ingat bila dia kata logam, logam mesti wujud dalam keadaan pepejal. Okey, mesti wujud dalam keadaan pepejal. Okey, kita boleh bayangkan pepejal, keras lah. Okey. Tetapi dalam kesemua pepejal ini, okey, dalam semua logam ini ada satu logam yang wujud dalam keadaan cecair, iaitu mercury, merkuri. Okey, tolong bulatkan merkuri. Tengok merkuri, cari dalam jadual berkala unsur tu. Mana merkuri? Kumpulan 12. Okey, merkuri tu kumpulan 12. Okey, dia adalah satu-satunya logam yang wujud dalam keadaan cecair. Merkuri tu yang cecair dalam termometer tu. Okey, jadi sekarang warna hijau tu maksud dia keadaan logam. Kemudian awak nampak yang sebelah kanan tu dah warna kuning. Okay, warna kuning itu adalah bukan logam. Semua unsur-unsur tu bukan logam. Karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, fosforus, sulfur, klorin, bromin, semua tu lah. Yang warna kuning tu semua bukan logam. Okey? Bukan logam boleh wujud dalam 3 keadaan, 3 fasa. Bukan dia wujud serentak lah. Okey, maksudnya kat sini ada bukan logam yang boleh wujud dalam keadaan pepejal. Contohnya sulfur. Okey, contohnya sulfur. Sulfur tu wujud dalam keadaan pepejal. Serbuk, warna kuning, belerang, buat mercun. Buat mercun masa raya, buat mercun, awak kena beli karbide. Karbide tu sulfur lah sebenarnya. Pepejal. Okey. Ada bukan logam yang wujud dalam keadaan cecair. Okay, contohnya adalah klorin. Okey, bromin. Bromin wujud dalam keadaan cecair. Air bromin. Okey, keadaan semula jadi maksudnya. Okey, kemudian ada bukan logam dekat sini yang wujud dalam keadaan gas. Okey, contohnya adalah oksigen. Oksigen wujud dalam keadaan gas. Nampak tak? Okey, so yang biru pula, yang bentuk tangga tu, biru tu dia wujud dalam keadaan separa logam. Bermaksud dia boleh jadi dalam keadaan logam, dia boleh jadi dalam keadaan bukan logam. Okay, so itu maksud dia. Okey, so berbalik kepada soalan saya tadi ni, contoh ni cuprum chlorida. Siapa tadi tanya macam mana nak bezakan tadi? Okey, cara nak bezakan, saya kata yang mana nak pakai terma JFR kalau dia adalah sebatian ion. Okey, macam mana nak kenal sebatian ion? Sebatian ion mesti terdiri daripada gabungan ni, atom logam dan atom bukan logam. Okey, macam mana? Tengok. Cu. Cu ni unsur apa? Kuprum. Kuprum. Okey, tolong tengok dalam jadual berkala unsur. Jumpa tak kuprum? Tunjuk dengan jari awak. Jumpa tak kuprum? Kumpulan berapa? Kumpulan berapa? 11. Kumpulan 11. Okey, berapa jisim dia? 64. 64. Okey, saya tulis kat sini Saya contoh kat sini 64. Okey, tambah. Okey, klorin. Cl itu adalah klorin. Klorin kumpulan berapa? 17. 17. So dia bukan logam. Tengok, klorin itu bukan logam. Okey? Sebab tu bila ada atom logam bercampur dengan bukan logam, saya kata ni sebagai sebatian ion. Okey. So, klorin, berapa jisim untuk satu klorin? 35.5. 35.5. Tapi dekat sini ada berapa atom klorin dalam formula kimia dia bagi ni? 2 kan? 2. Jadi kita akan buat 2 darab dengan 35.5. Okey, so jumlahkan. Dapat berapa jawapan ni yang dah buat latihan? 71. 71 baru bahagian klorin. 135. Kena tambah 64 jangan lupa. 135. Okey, soalan tak? Tak ada. Faham? Faham. Okey. So, seterusnya. Okey, jadi sekarang awak dah tahu macam mana nak bezakan sebatian itu adalah
kita nak pakai JFR ke ataupun kita nak pakai JMR. Okay, so cuba tengok nombor 8. Okay, nombor 8 ni, okay, nombor 8 adalah Zn lepas tu OH. Okay, nama bahan kimia ini kita sebut dia sebagai, tahu tak Zn tu unsur apa? Apa nama Zn? Zinc. Zinc. Okey, nama bahan ini adalah zinc. Okey, saya bagi tahu. Hidroksida. Okey. Hidroksida. Okey, mana hidroksida? Hidroksida tu ni lah formula dia, OH. Hidroksida ni sebenarnya sejenis ion. Okey, formula hidroksida dia adalah OH negatif. Ini formula dia. Okey. So, ini adalah sejenis sebatian ion. Okey, kenapa saya kata sebatian ion? Macam mana tadi saya kata nak kenapa sebatian ion? Dia ada logam dengan apa lah. Dengan bukan logam. Okey, so kenapa pasti dia macam mana? Tengok unsur pertama dia. Okay, tengok unsur pertama ni. Unsur pertama zinc. Tengok dalam dia ada berkala unsur. Warna hijau ke warna kuning? Hijau. Oh, dia adalah logam. Maka kita nak pakai dia JMR ke JFR? JMR. JFR. Sebab dia sebatian ion. Okey. Tapi cara kira dia sama. Okey, sama macam mana tadi? Susun dulu jenis atom yang ada. Okey. Berapa jenis atom yang ada kat sini? 3. Iaitu atom apa? 3. Dia? Atom apa? Zinc, oksigen, Lagi? Oksigen, Masuk? hidrogen. Oksigen dan hidrogen. Okey, kita dah susun jenis-jenis atom yang ada. Sekarang kita nak letakkan bilangan atom. Okey, zinc ini, awak tengok zinc ini, ada tak dia tulis apa-apa nombor di belakang formula dia ni? Okey, ada tak dia tulis belakang ni? Tak ada apa-apa kan? Belakang ni tak ada apa. So bila tak ada dekat sini, maksudnya bilangan zinc itu adalah 1. Okay, tapi 1 kita tak tulis sebab 1 tu dia invisible. Dia halimunan. Okay, so tak payah tulis. Kenapa saya ni? Okay, so saya nak padam dia punya nombor 1 ni, tak payah. So bila dia tak tulis, maknanya is understood, ada 1 lah. Okay, jadi bilangan zinc ni kita ada 1. Okay, bilangan oksigen. Okay, macam mana kita nak tengok? Oksigen ni, tengok dia dalam kurungan. Tapi di luar kurungan tu ada nombor 2. So apa kita kena buat? Darab 2. Okay, oksigen ada 1 kat sini sebenarnya. Tapi 1 tak tulis. Tapi bila kita baca sebab dia dalam kurungan, kita kena darab 2. So ada berapa bilangan oksigen? 2. Okay, sama cerita dia untuk hidrogen. So hidrogen ada berapa bilangan dia dekat sini? 2. Dalam kurungan 1. Tapi kena darab dengan 2 dekat luar kurungan. So awak akan ada 2 juga. Macam tu kita nak susun bilangan atom. Okey. So kita ada 1 zinc, kita ada 2 oksigen dan kita ada 2 hidrogen. Okey. Kena cas. Okey. So okey, boleh tutup. Okey, jadi tengok jadual berkala unsur nombor nukleon untuk zinc. Berapa? 65. 65. Okey. Tolong kuatkan kipas. Okey. Oksigen, jisim satu oksigen berapa? 16. 16. 16. Betul lah, 16. 16. Ini kan nanti kena dah turun hafal lah ni. Okey. Oksigen, hidrogen, carbon ni awak kena tahu dah standard. Okey. Hidrogen, tak payah tengok jadual berkala unsur berapa jisim satu hidrogen? 1. 1. Selesai kan? Dapat berapa? 65 tambah 2 darab 16 tambah 2 darab 1. So 99 kod. 23. Kod 99. InsyaAllah. 99. 99. Okey, 34, 34. Okey, yes. 99. Betul lah. Macam tu lah caranya. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada? Okey. Ada soalan Tak ada. Tak ada.
Safi, ada? Ada tak? Ya. Ada tak? Ada. Ada, okey. Ada, Nombor ada. 9 dah jawab dah, nombor 9. Dah. Okey, ada berapa jenis atom nombor 9? Ada 3. Iaitu? Uh, Iaitu? K tu namanya apa? Kalium. Kalium. Lepas tu? CR tu namanya apa? Kromium, betul. Lepas tu? Dengan oksigen. Oksigen. Okey, kita ada 3 jenis atom saja dekat sini Kalium, kromium dengan oksigen. Dan jelas kita nampak dekat sini bilangan setiap atom tu berapa Kalium ada 2, kromium ada 2, oksigen ada 7. Okey, dalam kes ini kita akan panggil dia sebagai jisim molekul relatif ke jisim formula relatif? Jisim formulatif. Jisim Awak rasa? formula. Kenapa awak panggil dia jisim formula? Sebab dia logam dengan bukan logam. Ya, sebab dia adalah sebatian ion. Macam mana kena sebatian ion? Mesti mula dengan unsur logam. Mesti mula dengan unsur logam. Okey, so bila confirm tengok unsur pertama saja logam, terus maknanya terma dia kita panggil JFR. Dia adalah sebatian ion. Okey, so berapa jawapan nombor 9? Dapat? Jisim formula relatif dia. 294. Okey, yang lain betul ke? Dapat ke? Betul. Betul. Right. So 294 betul Okey. So nama dia adalah macam mana saya nak sebut nama dia? Kita tak sebut K2CR2O7. Okey, nama dia kita panggil sebagai kalium dikromat. Kalium dikromat. Mana yang disebut dikromat? CR2O7 tu namanya dikromat. Dikromat. Okey, kalau English is potassium dikromat. Kalau English. Okey, kalium tu dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai potassium. Okey. So itu dia punya jawapan nombor 9. Okey. Nombor 10. Okey. So nombor 10 ni again ada kurungan-kurungan. Saya nak pastikan yang bila melibatkan kurungan-kurungan ni awak faham ke tak faham? Siapa yang rasa-rasa macam was-was tadi? Tak faham. Bila ada kurung-kurung ni. Okey. So dia senang je sebenarnya. Darab je. Okey, kita darab kita bukan bahagi, kita bukan tambah. Kita akan darab. Okey. Yang ini. Okey. Yang ini namanya kita panggil sebagai ferrum. Okey, kita akan tulis macam ni. Ferrum 3 nitrat. Ni nama dia, nama sebenar dia. Okey, nama sebenar dia. Okey, ferrum 3 nitrat. Ada nombor Roman kat sini. Nombor Roman saya punya. Okey, so saya punya. Okey. Ada bracket. Okey, ferrum 3 nitrat. So nama dia. Okey. So ini pertama saya nak tanya, kita nak panggil jisim molekul relatif ke jisim formula relatif? Formula. Okey, formula relatif. Salah. Kita panggil sebagai jisim molekul. Betul. Sorry. So kita panggil jisim formula relatif sebab atom yang pertama itu adalah logam. Okey, so dia adalah sebatian ion. Okey, jisim formula relatif. Okey, so betul. So langkah pertama macam biasa, apa kita akan buat? Senaraikan jenis-jenis atom yang ada. Okey, berapa jenis? Berapa jenis? 3. Iaitu kita ada ferrum. Ada berapa bilangan ferrum? 1. Okey, tengok nombor 3 kat hujung sekali ni yang kita kena darab yang dalam kurungan sahaja. Jangan pula pandai-pandai nombor 3 ni darab untuk ferrum. No. Okey, yang itu hanya untuk dalam kurungan sahaja. Okey, so pastikan awak jelas dengan ni. Okey, kemudian kita akan tambahkan dengan ada satu ferrum saja. Okey, lepas tu atom seterusnya adalah nitrogen. Okey, ada berapa bilangan atom nitrogen? 3. 3 lah. Okey, so kita ada 3 nitrogen. Okey, kemudian yang terakhir, atom yang terakhir adalah oksigen. Okey, ada berapa bilangan oksigen? 9. Jangan kata 3, jangan kata 6. Okey, jawapannya 9. 3 darab 3. Bukan 3 tambah 3. 3 darab 3, so awak akan ada 9 oksigen. Okey, so selesaikan. Okey, so 1 ferrum, 3 nitrogen, 9 oksigen. Okey, dapat berapa?
294. 294. 294. Yang lain? Yang lain? Sama ke? Iman ada tak hari ni? 242. Oh, 242? Ada. 242. Iman ada? Iman dapat berapa? Iman ada? 242. Oh, nombor 10 dapat 242. 242. Okey, kenapa ada dua jawapan? Okey, Dapat 294. Okey, siapa lagi yang nak confirmkan? Mana satu? Ada jawapan yang lain daripada dua-dua jawapan ni tak? Dia sebab yang oksigen tu 3 darab 16. Yes. So, 3 darab 3, 9. 9 darab 16. So, 9 darab 16 berapa? 144. 144. Betul? Ya ke ni? 3, okey, nitrogen berapa jisim satu nitrogen? 186. 14. 14 kan? So, 3 darab 14, kita akan dapat 42. 42. Okey, satu ferrum? Ferrum 56. Ferrum seketul je, sebiji je. Okey, so dia akan jadi 56 So, kita akan dapat ferrum is 56. So, 56. Okey, so tambah semua mana satu jawapan ni? 242. 242. Macam mana dapat 294 tadi? Siapa dapat 294 tadi tu? Siapa bagi jawapan saya 294 ni? Tak tu terkeliru dengan atas tadi. Alright. Okay, so betul kan Okay, so itu jawapan dia. Alright, so itu latihannya dalam multitext. Okay. Dan latihan yang dalam slide ni saya bagi ni dah buat dah. Siapa dah buat yang ni? Siapa dah buat? Ada yang dah buat tak? Ni? Tak. Benda ada. Ni Dah. Ada yang dah buat tak? Tak ingat Belum. aku. Belum. Tak ingat? Belum. Belum. Okay. Belum, nanti saya nak awak sambung lah yang ni, okay? So, ini saya nak kita bincang sekarang ni, kita kena pasti. Kita nak pakai perumahannya adalah JFR ke JMR. Okay, yang pertama, gas karbon dioksida. Rasa-rasanya? JFR ke JMR? JMR. Okay, JMR. because carbon, yes, carbon itu bukan logam. Okay, jadi kita akan panggil ini sebagai JMR. Okay, seterusnya, nikotin. JMR. Okay, this is JMR juga. JMR. Kemudian yang ketiga, glukosa. JMR, JFR. apa? JMR. JMR, GC molecule relative. Tengok atom pertama saja. Atom pertama iaitu karbon. Okay, so dia bukan logam. So confirm dia adalah molekul. Okay, seterusnya aluminium nitrat. JFR. Ini JFR. JFR. Okay, sebab aluminium kumpulan berapa? 13. Yes, 13. Okay, so dia adalah logam. Okay, kemudian magnesium sulfat terhidrat. JFR. Okay, JFR. Okay, sebab magnesium tu adalah logam. Kumpulan 2. 2. Okay, dan terakhir natrium fosfat. JFR. JF. JFR. Okay, right. Okay, cuma latihan ni saya nak awak sambung buat di rumah. Okay, selepas ni. Okay, cumanya saya nak highlight. Okay, saya nak highlight untuk mana contoh ada tak contoh? Oh, tak ada. Okay, dalam nota tak ada dia bagi contoh yang ini. Okay, saya nak highlight yang kedua terakhir ni. Okay, yang ini magnesium sulfat terhidrat. Penuh sangat. Okay, kita clear. Okay, saya nak highlight yang ini. Okay, yang ini. Okay, kenapa saya nak highlight? Sebab formula kimia dia special sikit. Okay, kenapa special? Sebab kat sini ada titik tau. Sini ada titik. Ni ada titik. Okay, so titik kat sini dia ada titik Okay, nama dia kita panggil sebagai magnesium sulfat terhidrat. Okay, bila ada perkataan terhidrat, bermaksud dalam formula kimia dia ada air. Okay, nampak tak formula kimia air dalam ni? Ni formula kimia. Okay, jadi ini sebab nama dia sebagai magnesium sulfat terhidrat.
Okey, kalau dia tak ada air kat belakang ni, kita panggil dia sebagai magnesium sulfat sahaja. Okey, tetapi ada titik dekat sini. Okey, so bila ada titik dekat sini, okey, macam mana kita nak kira jisim formula relatif? Caranya ialah, okey, awak pecah dua lah. Pecah dua maksudnya kira jisim yang ni dulu, Mg SO4. Okey, kemudian yang titik tu bermaksud tambah. Lepas tu tambahkan dengan jisim untuk bukan 2, 7. Okey, so dia ada 7 air. Okey, so bermaksud nampak tak nombor 7 dekat depan ni. Jadi apa awak kena buat, nombor 7 ni awak nak cari bilangan hidrogen, awak kena darab. Awak nak cari bilangan oksigen, awak kena darab. Okey, faham? Faham Macam ni tak? cikgu. Okey, kita pecah Dia dua macam bahagian. dalam kurungan tadi lah. Nombor tujuh. Yes. Cuma sekarang nombor ni kat depan, nombor 7 ni dekat depan. Okey, so jadi bila nombor 7 kat depan, maksudnya nombor 7 ni hak milik ke semua ni, air ni. Jadi sebab tu awak kena darabkan. Dia tak ada kurungan. Yang ni tak ada kurungan kan? 7 kat depan tu tak ada kurungan air tu. Tetapi dia membawa maksud awak ada 7 air. H2O itu yang pertama. H2O itu yang kedua. H2O itu yang ketiga dan seterusnya. Itu maksud dia. Jadi Maksudnya dia macam yang tadi je lah cikgu, tapi cuma 7 kat depan. yes, 7 dekat depan. 7 kat depan. Okey, itu maksud dia. Alright? Okey, so kena darabkan. Jadi pecah kepada dua bahagian, bermaksud tadi kalau formula ni maksudnya awak kira yang ni dulu, kemudian awak tambahkan dengan jisim yang ini pula. Macam ni lah macam saya tulis. Okey, itu maksud dia. Okey, dia bila mana formula tu ada titik. Okey, formula tu awak akan tengok, biasa nanti lepas ni awak akan tengok contoh, dia ada titik kat sini. Ni, ada titik kat sini. Ni. Okey, so bila ada titik tu kita pecahkan. Kita tambahkan. Okey, sama juga ataupun satu cara lain, maksudnya kita susun semua atom yang ada. Okey, maksudnya macam mana? Okey, kita susun macam tadi lah cara yang saya ajar. Okey, kita kena pasti berapa jenis atom yang ada. Kita ada jenisnya ada magnesium. Okey, kita ada magnesium. Kemudian kita ada unsur sulfur. Kemudian kita ada unsur oksigen. Kemudian kita ada unsur hidrogen. Okey, ada 4 jenis. Okey, 4 jenis. Magnesium, sulfur, oksigen, hidrogen. Okey, sekarang berapa bilangan magnesium untuk tu semua dalam ni? Ada berapa bilangan magnesium? 4. Macam mana berapa 4? Satu. Satu. Satu Okey, magnesium ada 1. Okey, so saya tak tulis nombor 1 dekat depan 1. Okey. Sekarang sulfur. Sulfur. Ada berapa bilangan sulfur? 1. Okey. Sekarang bilangan oksigen. Ada berapa bilangan oksigen? 4. Okey. Ada 4. Tapi saya tambah dengan oksigen dekat air ni ada berapa? 1. 7. 7. 7. Jadi sebenarnya awak ada 11 oksigen. Okey, Allah pokoknya sikit 11 oksigen. Okey, hidrogen pula kat sini ada berapa? Ada 9. 14. Jangan tambah, bukan tambah. Bukan tambah. Darab. So ada 14 hidrogen. Okey, 14 tu hidrogen. Okey, ini cara yang pertama saya ajar sebelum ni kan. Senaraikan jenis-jenis atom, lepas tu kena pasti bilangan atom ada berapa. Awak boleh kira macam ni. Okey, maknanya awak jumlahkanlah. Ada 1 magnesium, okey, awak akan ada 1 magnesium, awak ada 1 sulfur. Okey, keseluruhan ada 11 oksigen, kemudian ada 14 hidrogen. Jumlahkan, dapatkan dia punya jisim dia berapa. Okey, so tadi yang ni. Satu lagi cara, macam saya kata tadi, pecah dua. Okey, pecah dua tu maksud macam mana? Kira dulu jisim ni, SO4, kemudian tambah pula dengan jisim 7 H2O. Okey. So ada 2 kaedah. Tapi sebenarnya awak akan dapat jawapan yang sama. Faham tak kat sini bila saya kata ada 2 cara awak dah selesaikan? Yang ini cara pertama, senaraikan semua.
Okey, cara kedua awak pecah benda ni. Tapi jawapan awak akan dapat sama. Okey, pecah 2. Pemisah dia mana? Titik tu. Okey, pemisah. Pecahkan. Okey, faham tak? Okay, alright. So yang ni kena carry forward untuk kelas seterusnya lah. Okay, carry forward untuk kelas seterusnya. Saya ingatkan awak dah buat, so awak tak buat. Minta saya dengan saya slide, tapi tak tengok pasal tak ni tak cuba selesaikan. Alright. Okay, tak apa. So nanti buat. Jadi kita akan sambung kelas kita seterusnya pada hari Selasa. Sambung sikit je ni. Okay, saya nak semak dia punya jawapan saja untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Okay, selepas itu kita akan sambung kepada subtopik yang seterusnya adalah konsep mall. Konsep mall ni agak pening jugalah sebenarnya. Okay. Okay, tapi tak apa, kita tengok slow-slow mana yang kita boleh. Okay, kita tunggulah slow-slow kan. Okay, so ada tak soalan sebelum kita berakhir kelas kita pada malam? Ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa tak ni? Tak ada. Tak ada? Faham? Faham. Ya, alright. So kalau tak ada apa-apa, semua dah tulis kehadiran dah? Dah. Tulis kehadiran. Okay, so siapa yang belum tulis kehadiran, tolong isi kehadiran dekat situ. Okay, so mana yang dah isi kehadiran, jadi kita stop dulu lah kelas kita untuk malam ni sehingga ke hari ni. So kita jumpa hari Selasa minggu depan. Okay, terima kasih semua hadir untuk kelas saya malam ni. Assalamualaikum. Salam, terima kasih cikgu. Alright, selamat hari Minggu semua. Alright. Cikgu, Ya, nak tanya. boleh. Apa dia? Kan Curie kan memang besi dalam liquid kan? Apa dia? Mercury, Mercury, okey. Kalau gallium, sebab gallium pun dia cair besi kan? Apa beza dia? Gallium, okey. Gallium kita tengok. Gallium adalah mana dia? Gallium. Sebelah dekat dengan non-metal. Adalah Kat garisan biru. umur berapa? So dia 13. logam lah. Gallium hijau. Logam. Dia logam. Logam. Dia ada beza. So dia pemecah. Macam dia dekat dengan bukan logam. Sebab dia macam Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. So kalau dia logam, dia warna hijau tu dia confirm lah logam. So bila logam, semuanya akan dalam keadaan pepejal. Kecuali mercury tu tadi saja. Dalam keadaan cecair. Tapi So itu no doubt. Saya tengok apa dia kata gallium cair dalam room temperature hampir kepada room temperature 28 Celsius. Boiling. Oh, kat mana? Awak tengok? Ada banyak kalau video-video itu dia pegang semua. Ya. Oh, okey. So mungkin bila dah bukan keadaan pada suhu bila? Suhu bilik jap. Pada cecair. Dia exact. Betul? Jap. You sure? Pada suhu bilik? Pada jap. Mana tadi? Dia masuk dia dalam keadaan natural dia, keadaan normal. So bila kita kata dia bila dia keadaan logam tu, keadaan logam ke bukan logam ke, itu maksud dia bila keadaan natural. Semula jadi. Okay. Hidrogen, cuba awak tengok hidrogen dalam jadual berkala unsur, dia kumpulan 1. Okay, dia kumpulan 1. So kalau dia kumpulan 1, ahli-ahli kumpulan 1 semua dalam keadaan pepejal, logam. Tetapi kenapa dia warna kuning? Sebab secara semula jadi dia wujud sebagai gas hidrogen itu. Gas hidrogen kan? Gas hidrogen. Tapi kenapa dia duduk dalam kumpulan 1? Padahal kumpulan 1 tu ahli-ahli dia semua logam. Ada sebab dia. Sebab dia because dia punya susunan elektron. Kita dah belajar susunan elektron kan? Kita belajar susunan elektron. So ahli-ahli ni sebenarnya macam mana dia duduk kumpulan 1? Sebab semua elektron balance dia 1. Sebab tu dia duduk kumpulan 1. Kumpulan 2, kenapa magnesium, kalsium duduk kumpulan 2? Sebab susunan elektron balance-nya 2. Itu cara dia susun. Okay? Hidrogen kenapa kumpulan 1? Sebab dia elektron dia 1. Satu elektron tu itulah elektron balance dia. Jadi atas sebab itu dia letak dalam kumpulan 1. Tetapi bentuk dia secara natural adalah
bukan logam, adalah keadaan gas. Sebab tu warna dia kuning. So gallium tu tadi, kenapa dia warna hijau? Dia adalah dalam keadaan logam secara semula jadi. So that's why saya tanya dengan awak tadi, dalam keadaan macam mana? Sebab awak kata, awak tengok YouTube ke apa semua, banyaknya kata dalam keadaan cair kan? So mungkin itu bukan dalam keadaan semula jadi dia. Okay, so itu maksud dia. Okay, Iman Faham Faham. Alright, okay. So ada lagi apa-apa? Tak ada je. Ada, itu saja. Alright, Terima kasih okay. Iko. Sampai Sama. jumpa. Okay, salam.